Okay, hi, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Waalaikumsalam, Madam. Morning, Madam. Okay, so hari ni kita nak start dengan subtopik baru. Okay, subtopik ketiga, which is electric potential. So, saya nak start terus saya sebab subtopik ni dia panjang sikit. Okay, so nak reconfirm dengar Morning, tak suara Madam. dan nampak tak slide? Nampak, Madam. Okay, alright, so kita start terus. Okay, so kita tengoklah dulu learning outcome dia. Ada 6 total 6. So first one, apa yang kita nak tengok adalah apa benda electric potential tu. Okay, lepas tu kita nak tengok satu term equipotential ni. Apa benda equipotential ni. Lepas tu kita nak tengok formula untuk electric potential. Okay. Lepas itu ada satu term yang dipanggil potential difference. Okay, sepatutnya awak dah dapat idea dah apa benda potential difference tu. And then ada lagi satu konsep potential energy ataupun electric potential energy sebab kita belajar pasal electric dalam topik ni kan. Dan formula untuk kita nak cari potential energy dalam satu sistem. Okay, so itu 6 subtopik di situ. Okay, so dia under electric potential. Okay, so kita start off with what is electric potential. Okay, sebelum tu nak recap lah. Sebelum ni kita dah belajar electric force, simbol dia F. Dan kita belajar electric field, strength ataupun electric field intensity, simbol dia E. Sekarang kita nak belajar electric potential, simbol dia V. Okay, so electric potential simbol dia V dan saya bagi tahu awal-awal electric potential energy simbol dia U. Okay, so 4 simbol ni akan digunakan bersilih ganti dalam topik ini. So make sure awak tahu penggunaan simbol yang betul. Okay, so sekarang fokus kita sekarang adalah dekat V, electric potential. Dan dia adalah V besar. Kalau V kecil indicating dia adalah velocity. Okay, so V besar adalah electric potential. So make sure bezakan sebab dalam topik ni juga kita akan guna perkataan velocity. Okay, guna konsep velocity. Okay, panjang intro dia. So kita tengoklah definition dia. Okay, definition dia dari segi ayat dia adalah work done per unit charge. Okay, so dia adalah work done per unit charge. Dia punya equation kita boleh tulis macam ini, which is work. Okay, W over, sebab per kan, per dengan satu charge. Okay, charge ini adalah test charge. Okay, disebut dalam test charge, disebut dekat definition ini. Dan test charge dalam definition ni dia adalah positive test charge. Okay, so apa maksud electric potential? Dia adalah work done. So bila awak buat kerja, maksudnya ada berlaku kerja lah. Okay, kerja apa yang awak buat? Okay, bukan awak buat lah. Kerja apa yang telah dilakukan adalah untuk bawa test charge ini. Kita nak bawa test charge ini daripada infinity. Katalah kat sini infinity kepada satu point yang berdekatan dengan satu point charge. Okay, let's say ini adalah point charge. Okay, so kita nak bawa daripada point infinity ni kepada point ini yang berdekatan dengan point charge, di mana kita tahu point charge mengeluarkan electric field. Okay, so itu maksud dia. So electric potential ni bukan bermaksud dia adalah work done sahaja. Dia adalah work done per unit charge. Itu beza dia. Okay, dia bukan work done, dia bukannya work done sahaja, dia adalah work done per unit charge. Okay, itu adalah potential, electric potential punya definition. Okay, so once awak dah ada idea what is electric potential, senanglah nanti kita nak jawab soalan. Okay, ingat
electric potential adalah work done untuk bawa satu test charge ini, okay, disebut positive test charge specifically, daripada satu tempat yang jauh sangat kepada satu tempat yang ada rasa electric field daripada point charge. Okay, itu maksud electric potential dan dia adalah skala kuantiti. Maksud skala kuantiti maksudnya dia magnitude only. Maksudnya direction dia tak kisah pun. Okay, dia tak kisah pun direction. Potong direction macam tu. Okay, and then unit dia adalah volt ataupun ada satu unit lain ni nanti kita akan cover dalam subtopik yang keempat. Okay, saya tak nak cover lagi lah yang ni. Cuba ingatlah, senanglah kalau electric potential simbol dia V, volt, unit dia. Okay, alright. So tadi kita tengok apa itu potential, electric potential. Sekarang kita nak tengok equipotential. So daripada nama pun sepatutnya dah ada gambaran. Equi ni sebenarnya adalah daripada equal. Okay, so equal potential lines dengan equal potential surface tu apa? Ya, dia adalah, maksud dia adalah satu point ataupun locus of point yang di mana electric field, electric potential dia sama. Itu maksud equipotential kan, equal potential. Okay, bila yang dia sama? Saya lukis. Dia sama apabila, okay, ni satu point charge. Katalah point charge ini saya nak jadikan dia positif. So dia mengeluarkan electric field. Arrow yang saya lukis sekarang adalah electric field. So saya label ni. Ini adalah electric field. Okay. Kalau saya nak label potential, kiranya potential point yang dekat sini, point yang dekat sini, point yang dekat sini, dia punya value V dia berbeza sebab position dia daripada point charge ini berbeza. Okay. So maksudnya di sini, ini katalah saya buat R1, R2 dengan R3. Okay. So tiga-tiga distance ni, distance dia berbeza. So electric potential yang dirasai dekat setiap point ni berbezalah kan dia punya yang dia rasa electric field tadi tu. Okay. Yang dimaksudkan dengan equipotential adalah apabila distance dia daripada point charge itu sama. Okay. So macam mana nak menunjukkan dia sama? Sebab tu diguna perkataan locus tadi tu. So maksudnya kalau kita buat satu bulatan dekat sini, saya buat satu bulatan dekat sini, saya buat satu bulatan dekat sini. Contoh ni. Ni jangan berikan ni. Saya cakap dia tak sama tadi. Sini. Lepas tu ni bulatan untuk ini. Okay. So bulatan ini distance dia daripada point charge ni sama. Sini kat sini distance ni samalah dengan kat sini. Sebab kita tengah cakap distance daripada point charge. Nampak? Distance daripada sini samalah dengan distance kat sini. Nampak point hitam yang saya lukis ini, distance daripada point charge ni sama. So apa value dekat point ini adalah sama electric potential dia punya value. So itulah yang dinamakan dengan equipotential. Kalau dia berada di locus point yang sama, means jarak dia daripada point charge tu sama, maksudnya electric potential dia akan same. So dia panggil equipotential lines bulatan ini. So saya nak tunjuk lagi. Yang sama dengan point ini, which is R2 ni, V2 ni kan, adalah yang sama orbit lah kalau awak nak faham kan. Sama orbit dengan dia. Walaupun dia jauh daripada point tersebut kan. Kan dekat sini dengan kat sini jauhnya. Tapi value V dia sama sebab dia punya jarak daripada point charge tu sama. So they are at the same equipotential lines. So berbalik kepada term yang digunakan ya. Equipotential lines ni.
So equipotential line bermaksud jarak dia sama daripada point charge, therefore dia punya value V dia akan equal. Okay, itulah maksud dia. Alright. So kalau kita nak tengok point-point yang ditulis dalam anda punya lecture notes ni, cara nak lukis dia, tengok nampak tak? Yang saya lukis arrow biru ni, okay, arrow biru ni adalah, arrow, saya padah supaya nampak lebih jelas sikit. Arrow merah yang saya lukis mula-mula tadi tu adalah electric field. Lepas tu saya ada lukis orbit yang warna hijau itu. So kalau kita nak tengok fokus sedikit, kita akan mendapati bahawa electric field line tadi tu dengan yang equipotential point ni adalah perpendicular to each other. Okay, so itu maksud first point tadi tu. Every point on the equipotential surface is perpendicular to the surface tadi tu. Okay, electric field perpendicular lah, ambil point yang senang lah. Electric field adalah perpendicular. Itu cara lukis je sebenarnya dia nak cakap. Lepas tu, satu lagi point dia cakap, electric field points in the direction of decreasing electric potential. Okay, berbalik kepada contoh saya, dia adalah positive charge. Therefore, makin jauh daripada charge ini, value V dia akan berkurang. Okay, itu point yang kedua tadi ini dia cakap. Okay, so makin jauh, logik lah kan, right, untuk positive charge. Okay, lepas tu, okay, ini pula kalau kita nak tunjukkan sama ada electric field tu strong or weak, cara dia adalah dengan jarak antara line tersebut. Okay, saya bagi dua contoh supaya nampak. So point charge ini dengan point charge ini. So kalau saya buat electric field dia macam ini dengan electric field yang macam ini, daripada sini Pak awak dah nampak kan, atas dengan bawah, yang atas ni dia kurang kuat lah, kira yang bawah ni stronger electric field. Reason sebab lines dia tu lebih banyak. Okay, itu point yang dia nak cakap untuk yang ketiga, sebab dia makin rapat dan juga makin banyak lah. Okay, satu lagi point adalah dia orang tak boleh intersect with each other. So samalah macam saya lukis tadi tu, saya tak adalah lukis electric field line dia berkecamuk macam ni. Okay, dia tak boleh intersect with each other. Nampak lukisan dia kat sini. Okay, so daripada point-point ini sepatutnya awak faham macam mana cara lukisan diagram untuk equipotential lines dengan surface ini. Okay, right, ini apa? Okay, yang saya cover ini dia lebih kepada point charge kan, point charge. Okay, tapi kalau case di mana ada uniform electric field, maksud uniform electric field ni bila awak ada dua plates yang opposite sign, itu je sebenarnya. Macam mana kita nak form uniform electric field? Uniform awak tahu maksud dia adalah same kan, dia constant je value dia. Untuk menghasilkan uniform electric field, awak ambil dua plates dan satu plate tu positif, satu ni akan jadi negatif. So electric field yang dalam ini semua value dia akan sama. Okay, electric field dia cakap pasal electric field. Okay, so cara nak lukis dia, ini electric field yang arrow tak ada dash tu kan. Itu electric field, dia daripada positif ke negatif lah kan. Keluar positif, masuk negatif. Cara nak lukis equipotential surface adalah syarat dia yang tadi. They are perpendicular. So yang dia buat dash-dash line ni represent equipotential surface. Okay. So saya ulang balik. Untuk case ini, dia adalah uniform electric field. Maksudnya electric field dekat sini, electric field kat sini, electric field kat sini. Value dia semua sama. Okay. Cuma kalau kita nak cakap potential punya value tak sama. Okay. Tak sama sebab
berbalik kepada konsep atas tadi, makin jauh daripada positive charge, makin kurang value V tersebut. So kalau ikut yang diagram yang dia guna ini, point A, point B, point C, okay. Point A dengan point B berada di equipotential surface yang sama, nampak? So A, V dengan VB ni sama. Tapi C ni dia berada di line yang berbeza. So VA takkan sama dengan VC, samalah juga VB takkan sama dengan VC. Okay, ni contoh bila awak lukis dekat uniform electric field. Kalau yang point charge macam ini, macam saya cover tadi, berada di orbit yang sama, so dia punya VA dengan VB dia sama. Tapi C berada di orbit yang berbeza, therefore C tu V dia lain. Okay, yang penting awak faham equipotential surface tu function dia nak menunjukkan bahawa potential mereka adalah sama. Okay, so ini adalah untuk point charge, ini adalah untuk uniform electric field. Tu je dia nak tunjuk dua cara lukis. Okay, alright. So part ini pula, okay, kita dah habis dekat equipotential, kita dah habis dekat electric potential lah mula-mula tadi. Sekarang kita nak tengok pasal work, fokus dekat work. Okay, dia cakap, kita baca dulu apa yang ada ni, application dia. Dia cakap no work is done when charge move from point A to B. Point A to B adalah same equipotential surface. So kita tengok di sini, kali lain. Same equipotential surface. So dia cakap bila satu charge ni dia bergerak daripada sini ke sini, dia bergerak. Tapi dia kata no work is done. Okay, charge tu bergerak tapi no work is done. Reason dia sebab dia berada di equipotential yang sama. So jom kita tengok dekat kenapa dia sama. So dia berbalik kepada definition tadi tu. Okay, saya tulis balik. Definition potential adalah work done untuk bring test charge ni. Satu tempat infinity ke satu point. So katalah sekarang dia bukan dari infinity. Dia daripada point A ke point B. Itu dia punya work yang dia tengah buat. So dia buatlah dekat sini. Dia susun balik ni. Ini adalah susunan balik je daripada equation ini. Okay. So sekarang kita nak kira VAB ni. Okay, dia bergerak daripada A to B. Okay, so bila kita nak gerak daripada A to B, B tu jadi final point, ini jadi initial point. So bila kita nak kira perbezaan V dia tu, kita ambil final, tolak initial lah kan. Okay, so bila kita nak tolak ini, kita tahu V ni berada di equipotential surface yang sama. Therefore VA dengan VB ni value dia sama. So bila kita ambil VB tolak VA, kita ambil value yang sama, tolak value yang sama, kita akan dapat 0 kan. So sebab itulah work done untuk menggerakkan satu test charge daripada point di equipotential surface, ataupun dia guna line nak guna line boleh, nak guna surface pun boleh. Bila dalam equipotential yang sama, anda akan dapat work done dia 0. Okay, ni reason dia. Okay, saya sarankan sementara saya sambil saya duk explain ni, conteng buku nota anda tu, jangan biarkan kosong saja, conteng. Okay, apa-apa poin penting yang anda rasa membantu untuk awak lebih memahami. Okay, so ini dia cakap pasal ini. Ini pula saya cakap tadi. Okay, saya cakap tadi bila dia adalah point charge positif. Okay, point charge positif, V dia makin jauh, makin berkurang dia punya value. Okay, maksudnya V dekat sini besar value dia daripada V yang menjauhi. Itu yang saya cakap tu, konsep tu apply untuk positive point charge. Okay, kalau negative point charge, okay, kita tengah cakap pasal negative point charge, dia terbalik. Okay,
terbalik. Makin jauh, makin besar value V tersebut. Okay, so maksudnya kalau dekat sini saya bagi number lah bagi awak nampak. Kalau dekat yang point charge ni dia 10 volt, tapi makin jauh dia akan jadi 3 volt. Contoh bagi awak nampak. Ni adalah untuk positive point charge. Tapi kalau negative point charge, bila dekat sini dia 3 volt, tapi bila makin jauh ni dia 10 volt. Okay, itu maksud dia. Ataupun cara lain ini berapa negatif 10, makin jauh ni dia negatif 2. Okay. So awak macam bukan 10 lagi besar daripada 2 ke? Tak. Negatif 10. Bagi saya, alamak, start pula. Okay, negatif 10 dengan negatif 2. Negatif 2 lagi besar kan value dia kan? Okay, kita ambil kira negatif punya value. Okay, so negatif 10 dengan negatif 2, negatif 2 lagi besar value dia kan dari segi matematik. So, sebab itulah, so dia berbalik kepada konsep di mana electric potential ni sebenarnya adalah skala vektor. Skala kuantiti. Skala kuantiti dia tak pentingkan direction. So negatif dekat sini bukan memberi maksud direction. Okay, negatif di sini maksud magnitude dia lah, value dia. Okay, so sebab tu lah saya compare negatif 10 dengan negatif 2. Okay, so negatif 2 value dia lagi besar daripada negatif 10. Sebab tu lah makin jauh lagi besar, ni bigger. Bigger, ni smaller. Okay, hopefully awak faham lah. Saya saja je letakkan negative value supaya awak nampak bahawa electric potential ni sebenarnya adalah skala kuantiti. Okay, sebab kalau saya letak ini, yes awak faham makin lama makin besar. Okay, tapi kalau yang negatif pun apply juga. Reason dia sebab dia adalah skala kuantiti, so negatif ni bukan bermaksud dia left, right, up, down and so on. Dia memberi maksud value kepada electric potential tersebut. Okay, yang mana kalau macam tak clear terus tanya je saya boleh explain lagi. Okay, proceed. Ini adalah bila dia cakap, okay, ini dia cakap lebih kepada equation. Okay, tadi tu dah konsep-konsep, sekarang equation. Okay, equation ini dia ada cara derive dia, tapi saya rasa tak perlulah saya nak tunjuk derivation dia macam mana daripada work ni dia boleh jadi ini. Okay, awak terima saja. Okay, ini adalah formula untuk electric potential yang ada KQR dalam dia. Okay, recap balik, kalau force dia K, Q over R squared. Kalau electric field strength K, Q besar sahaja over R squared. Tapi kalau electric potential dia adalah K, Q besar over R sahaja. Dia tak ada squared Okay, so berhati-hati bila nak gunakan formula sebab dia lebih kurang. Okay, right, so kita nak tengok dekat sini. Kalau sebelum ni saya cakap bila kita nak kira kan, awak nak kira katalah F1, 2. So awak letak ni, katalah 1 tu adalah positive charge, 2 tu adalah negative charge. Lepas tu saya cakap jangan letak sign dalam calculation itu. Okay, katalah ni negative sign, jangan letak sign dalam calculation. Sebab negative sign tu kita guna untuk tentukan direction. Kan? Left ke right ke attract ke repel ke kan? Tapi kalau electric potential dia skala kuantiti. So bila skala kuantiti, sign tu menunjukkan value dia. Okay? So bila dalam calculation untuk electric potential kena letak negatif di situ. Okay? Tulislah kat mana-mana nota anda, must put negative sign in calculation for electric potential. Okay, very very important. Okay, kalau yang ini tak perlu sign, negative sign no need.
Okay, kalau yang electric potential must put negative sign in calculation. Okay, reasonnya saya cakap tadi itulah dia adalah skala kuantiti. Negative sign tu memberi maksud kepada value magnitude dia. Okay, boleh dapat lah ya. Okay, now kita tengok example. So example dekat sini dia bagi 2 point charge. Okay, 2 point charge separated by distance ni. Dia dah lukis lah kat anda kat bawah ni kan. So ada satu negative charge, ada lagi satu pun negative charge juga. Okay, soalan dia minta calculate electric potential at point A. So point A dekat sini. Okay, so fokus anda dekat point A je. Jangan kisahlah yang point B ke point C. Tak ada point C kan. Okay, fokus kita dekat point A. So dekat sekeliling dia tu ada berapa charge? Ada 2 charge. So ada 2 V lah yang anda kena consider. So maksudnya ada V1 yang awak kena buat, V2 yang awak kena buat. So kena kira total electric potential yang ada. Total. Okay, so kita nak total up lah benda ni. Okay, so cara dia adalah, saya tak nak tunjuk lagi lah, saya tunjuk cara Untuk V dekat A, awak tulis macam tu menunjukkan awak tengah kira potential dekat A. Okay, so VA kita nak tambah V1 dengan V2. Macam tu je lah. Awak tak perlu pun nak tengok direction dia kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah ke, sengit ke, tak perlu. Angle apa semua tak ada untuk electric potential ni. Awak just perlu tambah sahaja. Okay, tapi dia mudah sahaja. Untuk kira V1, formula dia guna yang KQ over R kan. Ini pun KQ over R. So bila awak nak buat V1, maksudnya Q ni Q1 lah. Okay, Q1. So bila awak nak buat V2, maksudnya ini Q2. Okay, so Q2. Okay, kita tengok. Okay, Q1 dengan Q2 ni dua-dua negatif. Meaning dalam calculation kena masukkan negative value tersebut. Itu maksud saya, dalam calculation kena masukkan dia. So bila awak kira, awak akan dapatlah, kita tengok jawapan teruslah ya. Macam tu. Pak dia masukkan value negatif, masukkan value negatif. So jawapan anda akan negative value dekat sini. Okay, right. Untuk sini, disebabkan dia punya ada ke tak? Okay. Disebabkan magnitude untuk electric potential ni dia adalah skala kan. So negatif tu bermaksud untuk magnitude dia lah. So awak bolehlah nak tinggal jawapan dalam negatif dekat sini. Sebab memang negatif tu bukan direction pun. Okay, inilah magnitude dia. So janganlah tiba-tiba hilangkan negatif ini. Okay, so itu cara untuk cari electric potential dekat point A. Okay, jom kita tengok point B pula. Okay, point B ni sama je lah step dia. Kita nak totalkan dekat point B ni, kita nak totalkan V1 dengan V2. Cuma the tricky bit here adalah untuk kira V1, R dia adalah daripada sini ke sini. So maksudnya awak kena cari je lah R tu. R ni kat sini. So guna je lah. So ini 15 cm. Ini berapa? 13 cm. Carilah dekat sini R dia berapa. Masuklah dalam ini. Okay. V ni senang lah. V2 ni senang lah. KQ 13 cm kat sini. Okay. Dia tak ada square untuk V. Dan macam saya cakap tadi, mesti letak negative sign dalam calculation anda. Okay. So macam tu sajalah untuk jawab electric potential. Okay. Fokus point mana yang dia minta. Tengok sekeliling dia ada berapa charge. Itu maksudnya berapa V yang awak kena tambah. Tak perlu nak risau pasal direction pun. Okay. Bila nak kira, masukkan je sign negatif dalam calculation. Okay. Itu cara untuk cari electric potential. Okay, mudah saja sebenarnya. Dia sebenarnya lagi mudah daripada F dengan E tu. Okay, right. Okay, kita dah habis subtopik 1 dan 2. Ini yang ketiga.
Bukan subtopik, satu. Part. Okay, subtopik ketiga ni ada 6 part So sekarang kita dah habis 2 part, ini part yang ketiga. So part ketiga dia cakap pasal electric potential difference. Sebenarnya in a way kita dah cover dah tadi dekat part work tu. Okay, tak apa, kita tengok balik. Okay, tadi saya nak cakap balik, V definition dia work over test charge kan. Ini work daripada kita nak bawa daripada infinity kepada satu point yang lebih dekat dengan point charge tu. Okay, point charge Q besar kita nak bawa test charge ni pergi lagi dekat. Okay, itu yang kita nak buat kan, itu yang definition potential. Okay, case di mana dia bukan daripada infinity pun. Okay, case yang selepas-lepas ni bila nak cari electric potential difference ni kita nak bawa daripada satu point kepada satu point. Dia bukan daripada infinity. So katalah daripada point A ke point B. Kita nak bawa test charge ni kita nak bawa test charge ni kepada daripada point A ke point B. Itu yang kita nak buat. So itulah work di sini. Okay. So sekarang disebabkan kat point A ni pun ada dia punya potential, dekat point B pun ada potential dia. So sekarang V tadi tu dia akan jadi delta V lah, perbezaan potential antara dua point tersebut. Okay. Right. So itulah sebenarnya potential difference. Dia work done untuk bring positive test charge ni daripada satu point kepada another point yang lain di mana point tu ada electric field. So maksudnya dekat dalam sistem ni akan ada satu point charge lah, Q besar. Point charge ni lah yang ada electric field dekat sekeliling dia yang menyebabkan test charge ni boleh digerakkan. Okay, bezakan kena pandai bezakan apa beza point dengan test. Saya ulang banyak kali dah sebelum ni. So saya cakap lagi sekali. Point charge tu yang mengeluarkan electric field. Dia yang memberi efek electric field dekat sistem tersebut. Test charge ni walaupun dia adalah satu charge, dia punya electric field kita tak nak tengok pun. Dia tak memberi efek kepada sistem tu. Dia ni yang merasakan electric field daripada point charge tu. Okay, itu beza test dengan point. Okay, so saya nak lukis bagi nampak. Tak payah saya ni kat bawah ni. Tengok bawah ni bawah ni. So kita ada satu ni Q besar ni point charge. So ini point charge. So maksudnya dekat sekeliling ni dia akan ada buruknya. Okay, maksud ni point charge tadi kan saya cakap. Ni point charge. So maksudnya dekat sekeliling dia ni akan ada electric field. Okay, sekeliling ni sampai sini lah kiranya kalau saya nak lukis. Dia akan ada electric field. Okay, saya padam hari ni. So faham kan, dia ada electric field kat sekeliling. Lepas tu ada satu test charge. Test charge ni dia rasa electric field daripada point charge tadi tu. Okay, alright, itu yang berlaku. Lepas tu apa yang nak dibuat, kita nak bawa test charge tadi tu daripada point B ni ke point A kat sini. Dia nak bawa. Okay, so perlukan kerja lah kan. Sebab dia bergerak, dia bukan dalam equipotential yang sama. Okay, itu situasi dia. Okay, so untuk kira benda itu, untuk kira potential difference lah, kita fokus kat potential difference. Kita tahu difference kan, difference maksudnya dekat point B tadi tu adalah dia punya potential dia, dekat point A pun adalah potential dia. So kalau kita nak gerak daripada point B ke A, maksudnya A ni final point dia, B ni initial point dia. Okay, so bila kita nak kira perbezaan, awak pun tahu kita ambil final tolak initial. So sebab itulah ada equation VA minus VB ni. Okay, dia tak fix dia depends on situation. Test charge tu gerak daripada mana ke mana. Okay, so awak lah yang label sendiri potential difference tersebut. Okay, dari segi labeling sebenarnya saya nak explain untuk lecture notes ni, nampak tak? Dia tulis VBA. VBA maksudnya B tu nak pergi dekat A, sebab tu dia start B dulu, A. Tapi bila awak nak kira perbezaan, awak ambil final tolak initial lah kan, sebab kita nak tahu difference. Okay, so jangan terconfuse lah, kenapa ni BA, kenapa ni A tolak B pula.
Okay, BA ni maksudnya potential ni nak gerak daripada B ke A. So kita nak kira perbezaan, kita ambil A which is final tu, tolaklah yang initial. Okay, itu maksud dia. So satu equation yang kita boleh tulis juga dari segi work done tadi tu. Yang ada work done. Okay, potential daripada B to A, so work ni tengah buat B ke A. Okay, cara lain kita boleh tulis juga VA minus VB equals to work tadi tu over dengan test charge yang nak digerakkan tadi tu. Okay, right. Untuk kira VA dengan VB ni awak kena berhati-hati. So saya nak tekankan, macam mana kita nak kira VA ni? Macam mana kita nak kira VB ni? Next slide apa kita nak. Okay, saya nak tekankan satu benda sebab memang akan anda confuse sedikit lah. Tak adalah confuse sangat pun. Okay, saya bagi satu situation Ada satu point charge kat sini. Saya buat dekat ni, kat sini. Okay, kita guna benda ni Okay, ada point charge. Lepas tu kita nak bawa daripada B ke A. So macam saya cakap tadi, dekat point A ni dia ada dia punya potential dia. Dekat point B pun ada potential dia. Lepas tu kita nak kira VB ke A ni, kita ambil VA which is final tolak V initial dia. Okay, ingat balik V, kan awak buat kita tunjuk example sebelum ni, kita nak kira V, kita guna KQ over R kan. Okay, so VA dekat sini, KQ dia mesti guna point charge punya value. Kebanyakan student dia tertukar, dia guna test charge punya value. Salah. Okay, sebab kita tengah kira electric potential dekat point A. So dekat point A ni point charge yang mengeluarkan electric field. Okay, so janganlah ambil test charge punya value charge. Okay, so sama juga untuk KQ ni, Q ni ambil yang point charge tu. So maksudnya untuk kira VA dengan VB, kita guna point charge yang sama. Yang membezakan dia adalah distance dia. So dekat point A tu, inilah R dia, RA. So dekat point, dekat yang ini, nak kira yang ini, inilah R dia. Okay, itu beza dia. Dia untuk kira VA dengan VB ni kita guna point charge. Okay, sebab formula ni memang Q besar. Simbol dia memang diguna Q besar. Okay, itu point charge. Tapi kalau dalam equation ni saya tulis balik. Tadi kan saya buat VA minus VB. Okay, ini saya kembangkan je. Lepas tu WBA Q. Yang bila awak nak guna test charge punya value ni bila dekat sini, bila yang equation yang ada work tu. Tapi bila awak nak kira ini, awak guna KQ over R, ini adalah point charge. Okay, sila tulis dekat nota anda supaya anda tak tertukar dari segi konsep dia. Okay, so itu untuk kira potential difference. Okay, kita nak gerakkan test charge tu, so akan adalah potential difference di antara dua point yang berbeza. Okay, right. Ini pula, okay, ini pula apabila dia cakap, okay, ini adalah bila dia terbalik. Tadi dia sistem yang sama, ada point charge kat sini, lepas tu ni point A, ini point B, benda yang sama. Cuma sekarang terbalik, dia nak bergerakkan test charge tu daripada A kepada B. Test charge tu. So sekarang yang membezakan dia nak gerak A to B, sekarang B lah yang tolak A. Kan sebab B ni final position dia, ini initial position dia. Okay, so kalau awak tengok dia punya susunan, awak akan mendapati VAB akan sama dengan negatif VBA. Okay, kalau awak nampak dia punya susunan dia punya jalan kira dia, awak susun balik akan dapatlah ni lah equation yang macam ini. Okay, okay.
Right. So kalau tengok kat nota anda, dekat part sini banyaknya wording. Tapi sebenarnya saya nak tunjuk kat anda dia punya pattern dia. Seperti orang nampak pattern dia. Pattern dia ini. Okay. First kali, okay. Saya patut start dengan ni lah. Kita tengah cakap pasal work done sekarang ni. Kita nak tengok work done bila kita guna positive point charge. Macam contoh tadi. Okay. Positive point charge. Lepas tu dia ada dua point yang berbeza ni. Point A dengan point B. So situation kat bawah tu dia akan bagi situation yang berbeza. Okay. Satu benda yang kena bear in mind macam saya ada cakap tadi. Kalau ada satu slide tu. Kalau positive charge makin jauh daripada positive charge tu, value V dia makin berkurang. So inilah point yang dia cakap. Makin jauh, makin berkurang value V tadi tu. Okay. So bear that in mind. Okay. So situation ini, kita tengok situation pertama ini. Dia nak cakap, dia nak move daripada A to B. Okay. So kita nak bergerakkan daripada A, ini point A to B. Ini situation yang pertama. So kalau kita tengok, kalau test charge tu adalah positive test charge, okay, point charge ni adalah positive point charge. So positive dengan positive, they will repel each other. So bila they will repel each other, susahlah nak bergerakkan, kita nak gerakkan A to B. Maksudnya kita memerlukan external force untuk bantu gerak test charge ini. Okay, kita perlukan external force. So bila kita memerlukan external force, susah benda tu nak digerakkan. Okay, sebab point charge ni aku tak sukalah kau positif juga. So dia nak tolak sebenarnya, dia nak tolak ke arah sana force dia. Tapi kita nak gerakkan juga daripada A to B ni. So dia memerlukan external force dekat sini. So work done dia akan jadi positif. Okay. Kalau susah nak buat kerja tu, so maksudnya awak bayangkan macam susahnya nak buat kerja ni. Maksudnya work done awak buatlah, awak tengah menghasilkan sesuatu lah sebab susahnya nak buat kerja tersebut. Okay. So kalau work done positif, for potential difference, dia pun akan dapat positif lah. Macam mana boleh dapat positif? Sebab konsep dekat sini ni. Makin lama V dia makin berkurang. So katalah V dekat sini 10, makin lama makin berkurang 3. Okay. So kata saya nak buat potential difference tadi kan. So potential difference kita nak gerakkan A to B. So B ni final 10. Tolak dengan initial 3. So kita akan dapat satu positive value which is 7 kan. So itulah maksud dia. Okay. Potential difference dia positif. Okay. Reason dia inilah saya cakap sebab V dekat A tu lagi kurang daripada V dekat B. Okay. Dia konsep ini. Okay. Ini pula dia sentuh pasal energi lah. So energi bila kita susah nak gerakkan dia ni bertambahlah energi yang diperlukan untuk menggerakkan. Okay, ini point dia. So pattern dia macam tu lah sebenarnya. Ini gang dia. Ini expansion gang dia. Ini expansion gang dia. Ini expansion gang dia. Okay, so kita tengok pula di mana case. Okay, sistem yang sama, benda yang sama. Sekarang kita nak bergerakkan dia daripada B to A. So B to A kan. Okay. Kalau kita tengok yang tadi tu saya cakap, force dia, they repel each other kan. So maksudnya test charge ni, dia ditolak oleh point charge tu ke kanan macam ni. Okay. So bila dia ditolak macam ni, maksudnya initially dia ada kat sini. Okay, initially dia ada kat sini. Ke ada lukisan kat sini? Oh, ada lukisan kat sini rupanya. Okay. Okay, fokus kat sini Kita nak gerakkan test charge yang dekat point B ni dekat point A. Okay. So, tapi test charge ni ada force yang ditolak dia ke kanan juga sebab ini positif kan. Therefore, bila dia nak pergi dekat point A ni, mudahlah kerja dia sebab dah ada force yang menolak dia ke arah A tu. Okay.
So itu awak sebenarnya boleh fikir logik lah. Okay. Oh ini positive charge, ini pun positive charge. So they will repel each other. So point charge ni memang tengah tolak pun test charge ini ke kanan. So mudahlah kerja dia nak pergi daripada point B to A. So dia tak memerlukan external force pun. Okay, sebab point charge yang tolong buat kerja. So bila kita tak memerlukan pertolongan daripada luar, so work done tu akan jadi negatif. Okay, sebab bila kita kira potential difference, kita akan dapat satu negative value. Tunjuk juga. Macam saya cakap tadi, electric potential dia decrease makin jauh. So bila dekat sini 10 volt, makin jauh dia akan makin berkurang 3 volt. So bila kita kira perbezaan di mana ini adalah final, ini adalah initial sebab kita gerakkan ke sana kan. Initial, kita akan mendapati 3 tolak 10 akan dapat negatif 7. So akan dapat negative value. Okay, so negative value work done pun akan jadi negative value. Okay, sebab VB ni lagi besar daripada VA. Okay, tu cerita dia. So samalah juga maksudnya bila tak ada external force yang tak ada external, betul lah, tak ada external force yang diperlukan untuk buat kerja tu, so maksudnya potential energy tu makin berkurang lah, sebab itulah negative work done. Okay, so kalau awak faham cerita dia, bagilah macam mana case pun awak faham apa yang berlaku. Okay, so macam ini, sepatutnya awak dah faham dah. Okay, tadi tu point charge dia positif. Okay, sekarang point charge negatif. Ini maksud dia, point charge ni yang mengeluarkan electric field tu. Okay, sekarang point charge negatif, kita ambil konsep ini. Makin lama makin besar value dia punya V. Saya label terus kat sini. Maksudnya ini 3, ini 8. Okay, so makin besar. So bila makin besar, kita tengok apa cerita dia. Oh, dia nak bergerakkan daripada A to B. Untuk kes pertama ni, dia nak pergi ke sana. Okay, mula-mula kes ni dia adalah positive charge. So bila positif, negatif akan menghasilkan satu force ke sana. So test charge ni akan tertarik kepada point charge tu. So dah nampak kat sini, oh mudahlah dia nak bergerak daripada A to B sebab dah ada force tarik ke arah charge tersebut. Okay, so kalau tengok pattern dia, apa tu? No external force needed sebab dia bergerak oleh electric field point charge tu sendiri. So work done dia negatif sebab tak ada external force needed. So, kalau kita kira perbezaan dia pun, kita akan mendapati delta V dia, kita ambil contoh ke atas, final dia dekat B, initial dia dekat A, kita akan dapat negative value. Okay, reason dia yang ini. Okay, so sepatutnya awak dah boleh cerita untuk case di mana point charge dia negatif tapi dia nak membawa positive charge ini menjauhi daripada point A, point B. Okay, so susahlah sebab dia ada force yang tengah tarik dia ke arah negative charge ni. Tapi dia nak pergi makin jauh, so makin susah nak buat. So cerita dia begitulah. Hopefully anda faham dah macam mana nak cerita ataupun bila dia bagi soalan kes macam mana pun awak boleh refer dekat sini. Oh kalau point charge tu positif apa jadi, kalau point charge tu negatif apa jadi. Okay, alright. So kiranya kan awak boleh practice sendirilah. Katalah kes di mana, awak practice sendiri Katalah kes di mana point charge dia positif, lepas tu test charge dia sekarang tengah negatif. So dia nak bawa daripada point ini pergi ke point sini. Makin susah ke makin senang? Contoh lain, ini positif juga, dia nak bawa ke sini. Makin susah ke makin senang? Bagi lagi contoh supaya boleh fikir. Ini positive charge, dia nak bawa pergi ke sini. Susah ke senang?
bagi lagi. Ini negative charge, ini negative charge juga. Dia nak pergi daripada point sini ke sini. Susah ke senang? Okay. Yang penting awak ingat bahawa kalau yang positif point charge ni makin jauh V dia makin berkurang. Tapi untuk negative charge ni V dia makin bertambah. Okay. Contoh saya bagi V dekat sini equals to 3 volt. Makin jauh V dia akan jadi 10 volt. Kalau untuk negative charge ni, katalah V ni kat sini adalah 10 volt, ini akan jadi 8 volt. Contoh. Okay, nampak dia makin terbalik pula. Terbalik, sorry. Terbalik. Okay. Dia makin berkurang ni, berkurang. Ini adalah 3 volt. Nak juga 3 volt ni. 10 volt, ini akan jadi 3 volt. Nampak? Makin berkurang decrease. Tapi kalau yang electric point dia makin bertambah. Cara nak nampak dia ni 3 volt. Ini adalah 10 volt. Nampak dia increase. Dia juga boleh guna negative value. Contoh ini adalah negative 18 volt. Dia akan jadi negative 8 volt sebab value dia makin increase. Okay, negative tu masuk dalam magnitude tu punya consideration tu. Okay, so hopefully dah nampak. Bagilah situation macam mana pun awak faham dia susah ke dia senang. Okay, so kalau susah maksudnya dia need external force. Okay, susah ni, susah nak gerakkan test charge tu. So dia memerlukan bantuan external force, so work dia akan jadi positif. Okay, okay. Dan dia panggil work to on the system sebab ada satu force yang act on the system. Okay, tapi kalau dia senang, mudah, maksudnya tak perlukan external force, electric field sendiri tu yang tarik ataupun dia sendiri yang tolak, maksudnya work done tu akan jadi negatif dan benda tu dia panggil work done by the system. Sebab point charge tu sendiri yang buat kerja. Okay, hopefully nampak benda ni semua ada dalam nota. Anda just tinggal nak scribble untuk anda lebih memahami. Okay, ini pula dari segi dia punya konsep dia. Okay, work done ni adalah skala, so dia tak pentingkan direction. Meaning, apa maksud dia? Maksudnya tadi point charge awak ada kat sini. Point A, point B. Kiranya test charge tu nak pergi dekat point A, dia memerlukan work sebanyak 10 joule. Ni contoh Tapi kalau test charge tu bergerak, dia pergi sini, dia pergi sini, test charge tu bergerak, dia pergi sini, dia pergi sini. Baru dia sampai point B, work done dia still 10 joule. Sebab dia independent of path. Okay, tu maksud saya. Asalkan initial dengan point dia sama, work done dia akan sama. Okay, hopefully faham dari segi itu. Okay, so sekarang masa dah nak habis. So kita stop sampai inilah potential difference lah maksudnya. Okay, so kita akan sambung petang ini pukul 2 saya nak sambung start daripada example supaya nampak macam mana nak buat. Okay, so saya open, siapa yang rasa nak tanya apa-apa? Ada tak? Kalau tak ada, sila cakap tak ada. Tak ada, madam. Betul Okay, dalam masa 2 minit ni saya nak ambil attendance sekejap. Saya ini sekejap.